ada beberapa perkara yang mencetuskan krisis ini yang pada saya rasa tidak boleh dimaafkan lah. Antaranya tutup parlimen, satu. Yang kedua, menghalang ahli-ahli parlimen memasuki bangunan parlimen. Sebab semua ahli-ahli parlimen dalam bangunan parlimen ada pejabat mereka. Dan saya ingin melontarkan soalan ini kepada YB William. Adakah tindakan menutup parlimen dan menghalang ahli-ahli parlimen itu, kemudian apabila ahli-ahli parlimen ingin berjalan kaki ke parlimen pula sekarang dipanggil oleh polis untuk siasatan kerana kononnya ada illegal assembly lah dan sebagainya. So saya nak tanya YB William, adakah tindakan kerajaan ini dari segi undang-undang, terutamanya Penal Kod, Kanun Keseksaan 124 dan juga Akta Parlimen, adakah merupakan satu kesalahan di mana ahli-ahli parlimen dilindungi oleh 124 dan juga Akta Parlimen? Silakan YB. Pada hari Isnin saya akan disiasat. Saya telah dipanggil ke Balai Polis Dang Wangi untuk memerahkankan kenyataan saya disiasat oleh pihak polis tentang apa yang jadi pada hari Isnin. Tetapi pada saya, bukan kita ahli parlimen yang bersalah, kerana kita ada hak untuk hadir di parlimen. Tiap-tiap tahun bila sesi parlimen bermula, ada satu usul. Dan di usul itu yang diluluskan ialah pihak polis hendak jaga bahawa kita ahli parlimen tidak dihalang untuk hadir di parlimen. Tetapi hari Isnin yang menghalang kita ialah polis atas arahan antaranya daripada speaker dan Perdana Menteri. Kalau kita melihat kepada Seksyen 124 yang dikatakan Kanun Keseksaan, Seksyen 124 berkata sesiapa yang menyerang ahli parlimen dengan niat untuk mendorong atau memaksa seorang ahli parlimen supaya menjalankan atau tidak menjalankan kuasa atau menyerang atau menghalang dengan salah atau mentakutkan ahli parlimen akan melakukan satu kesalahan dan dihukum penjara selama 20 tahun. Maknanya ini adalah satu kesalahan yang amat serius untuk menghalang ahli parlimen pergi ke parlimen. Juga 124 Kanun Keseksaan, ini adalah satu kesalahan baru, iaitu sesiapa yang melakukan aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen juga akan melakukan satu kesalahan dan hukumannya juga penjara 20 tahun. Dan apanya makna aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen atau di dalam bahasa Inggeris activity detrimental to parliament democracy under section 130A. Definisi ialah means an activity carried out by a person designed to overthrow or undermine parliamentary democracy by violent or unconstitutional means. Unconstitutional means ialah bahawa kita ada satu sidang dan di dalam sidang untuk hari Isnin telah dikatakan Menteri Undang-Undang Sri Taqiyuddin hendak memberikan penjelasan untuk menjawab juga surat dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana. Ini adalah perkara penting untuk Parlimen untuk membahas. Tetapi sidang itu ditangguh atas alasan bahawa ada kes COVID. Tetapi juga kita melihat bahawa hanya 11 orang lebih daripada 1,000 orang. Itu adalah satu ratio yang amat rendah dan tidak layak untuk mengadakan satu tanggungan.
Dan kita melihat restoran, pasar, tempat-tempat yang lain boleh buka. Tetapi parlimen dikatakan tidak boleh buka. Ini pada kita ialah satu salah kegunaan kuasa dan untuk menangguh persidangan parlimen itu ialah unconstitutional. So kalau kita melihat kepada apa yang jadi, kita boleh melihat bahawa satu perkara yang polis patut mensiasat di bawah Seksyen 124B Kanun Keseksaan. Juga ada Seksyen 9E iaitu Akta Majlis Parlimen Istimewa dan Kuasa 1952 yang juga berkata sesiapa yang menyekat atau menghalang ahli parlimen daripada menghadiri parlimen melakukan satu kesalahan. So, memang ada beberapa section yang jelas bahawa siapa yang menghalang ahli parlimen untuk pergi ke parlimen itu melakukan satu kesalahan. So, pada saya, apa yang jadi ialah mereka yang menghalang ahli parlimen masuk, mereka lah yang telah melakukan satu kesalahan. Bukan ahli parlimen yang hendak pergi ke parlimen melakukan kesalahan. Tetapi pada hakikatnya YB, seperti mana YB terangkan tadi, sekarang pihak kerajaan mengambil tindakan. Saya percaya pihak polis pun di bawah arahan daripada atas. Bukan pihak polis sendiri suka-suka nak siasat ini, itu. So, pada pandangan YB, realitinya pihak ahli parlimen disiasat. Tetapi yang bagi arahan merosakkan sistem demokrasi ini yang disebutkan tadi Seksyen 124 dan juga Akta Parlimen 9E sepatutnya dikenakan tindakan. Tapi YB yakin pihak berkuasa akan siasat, pihak AG berani bertindak atau tidak untuk menegakkan prinsip perlembagaan dan undang-undang ini, sebab pihak AG ini, Peguam Negara, sepatutnya dia buat kerja ikut undang-undang, bukan ikut arahan. Apa pandangan YB? Yakin atau tidak AG berani ambil tindakan menyiasat secara adil ikut undang-undang atau tidak? Pada saya ini adalah satu perkara di mana AG tidak harus untuk melibat di dalam kes ini kerana beliau dinamakan di dalam kenyataan istana bahawa kedua yang telah mengadakan mesyuarat dengan Agong antaranya ialah Peguam Negara Idrus Harun. So bagaimana sudah terlibat dalam perkara ini boleh campur tangan untuk membuat keputusan sama ada hendak mendakwa ahli parlimen atau siasat diri mengikut laporan yang kita ahli parlimen telah membuat bahawa adanya perkara yang memang hendak disiasat di bawah Seksyen 124B. So ini adalah satu perkara yang jelas bahawa Peguam Negara tidak boleh melibat di dalam perkara-perkara ini. Sebab memang betul lah apa yang disebut oleh YB tadi bahawa kenyataan dulu yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong telah menyebut nama Menteri Undang-Undang dan juga Peguam Negara tidak mendukacitakan dalam kenyataan rasmi istana 2 kali sebut mendukacitakan baginda. So mungkin dalam sidang parlimen akan datang YB boleh minta Perdana Menteri jelaskan apakah status seumpama ini, ataupun perlu tubuhkan satu RCI, siasat jawatan kuasa khas, ataupun disiasat oleh Suhakam lebih adil dan sebagainya. Bagaimana YB? Patutnya pada hari Isnin Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan sebagai menteri yang telah dinama di dalam kenyataan dari istana hendak memberikan penjelasan, dan walaupun tidak ada sidang parlimen, pandangan saya Datuk Seri Taqiyuddin
perlu memberikan satu penjelasan kepada rakyat. Kalau tidak ada persidangan parlimen, keluarkan satu kenyataan bagi rakyat tahu apa yang telah dinyatakan itu betul atau tidak. Tetapi kita melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri sendiri bercanggah dengan apa yang dikatakan di dalam istana. Dan cara surat itu, kenyataan Perdana Menteri pada kita tidak memberikan kehormatan yang patut diberi kepada ketua utama negara kita.